Assalamualaikum, berjumpa lagi di dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya akan share satu pengalaman seram yang dikongsikan oleh Siti, yang mana Abang Siti telah termakan benda kotor, iaitu nasi kangkang. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Apa kata sebelum kita ikuti kisah-kisah seram di channel Nizam ZZK, kita dapatkan tips-tips takaful. Jom. Hibahlah untuk orang yang tersayang. Sesungguhnya musibah tidak dapat dijangka. Hibah bukan soal mati, tapi soal meneruskan kehidupan. Sebelum saya teruskan perkongsian Siti untuk video kali ini, kepada yang belum subscribe tu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah. Baiklah, untuk perkongsian kali ini dikongsikan oleh Siti, yang mana kejadian ini berlaku pada tahun 1980-an. Kisah ini menceritakan kisah Abang Siti, iaitu Kamal, yang berusia 19 tahun dan Siti pada masa itu berusia 14 tahun. Sebelum tu, Siti kongsikan latar belakang abangnya Kamal. Kamal ni seorang yang ceria, happy go lucky, ada rupa kategori kacak, tinggi lampai, hitam manis dan mempunyai ciri-ciri idaman ramai perempuan di kampungnya. Anak-anak gadis memang tergila-gila dengan Kamal. Kamal ni jenis terbuka. Apa saja kisah cintanya, Kamal akan kongsikan dengan Siti dan kedua orang tuanya. Jadi, mereka semua tahu apa status Kamal, sama ada single ataupun tak punya. Sehinggalah pada suatu hari, Kamal telah menyatakan yang dia baru saja putus bercinta dengan teman wanitanya, iaitu Milah. Seminggu selepas putus cinta, Siti dapati abangnya banyak berubah. Tiba-tiba abangnya jadi seorang pendiam, tidak banyak cakap dan lebih suka menyendiri di dalam bilik. Kedua orang tuanya juga pelik dengan perangai abangnya Kamal. Sebelum ni, sekiranya Kamal putus cinta, semuanya okey je, happy go lucky, macam tak ada apa yang berlaku. Tapi kali ini tiba-tiba abangnya berubah. Dan seminggu selepas daripada kejadian tersebut, Kamal telah menyatakan hasrat supaya kedua orang tuanya masuk berisik. Menurut Kamal, dia ingin berkahwin dengan seorang wanita yang baru dikenalinya, bernama Mona. Siti dan kedua orang tu ni pelik. Kenapa tiba-tiba abangnya nak kahwin? Sedangkan abangnya langsung tak pernah cerita yang dia telah jatuh hati dengan teman wanita yang baru. Atas desakan abangnya, kedua-dua orang tuanya terpaksa bersetuju untuk merisik Mona. Pada awalnya memang mereka membantah sebab umur Kamal baru 19 tahun dan tak ada kerja tetap lagi. Dan akibat daripada tentangan kedua orang tuanya, Kamal telah bertindak ganas dan mengugut untuk melarikan diri dari kampung itu. Ini menyebabkan kedua orang tua Siti terpaksa datang berisik ke rumah Mona yang berada kira-kira 40 km dari kampung mereka. Dan setibanya mereka di rumah Mona, kehadiran mereka macam kurang dihargai. Dan apa yang peliknya di rumah Mona ialah terlalu banyak tangkal digantung, terutamanya di pintu bilik, pintu dapur dan juga di pintu masuk rumah. Seolah-olah mereka mengamalkan ilmu yang dilarang oleh Islam. Disebabkan oleh desakan Kamal yang tetap mahukan Mona dan mahu nak kahwin juga dengan Mona, nak tak nak, kedua orang Kamal terpaksa juga ikutkan kata hati anaknya. Keluarga Mona ni nampak agak mewah sebab punyai satu kedai runcit yang tidak jauh daripada rumah mereka. Dan yang paling mencurigakan kedua orang tua Kamal ialah ciri-ciri yang Mona miliki tak sama dengan apa yang anaknya Kamal minat. Mereka tahu Kamal sukakan gadis yang tinggi lampai, kulit cerah dan ceria. Jauh berbanding dengan Mona. Langsung tak sama. Sebabnya, Mona berkulit gelap dan rendah. Jauh daripada ciri-ciri yang Kamal minati. Selepas 4 bulan, akhirnya Kamal dan Mona disatukan dan bermula episod kisah sedih Kamal. Selepas sahaja Kamal dan Mona diijab kabulkan, Kamal telah berpindah ke rumah Mona. Dan Kamal telah diberikan tugas untuk mengusahakan kedai runcit milik Mona.
Keadaan Kamal semakin berubah. Kamal semakin pendiam. Langsung tidak bertanya khabar keluarganya lagi di kampung. Kamal seolah-olah dicucuk hidung. Langsung tidak bersuara. Terpaksa menuruti apa sahaja kata isterinya Mona. Keadaan ini merisaukan kedua orang tua Kamal. Semenjak mereka berkahwin, ada beberapa kali kakak iparnya tinggal di rumah mereka. Setiap kali kakak iparnya berada di rumah mereka, pasti setiap malam akan kedengaran bunyi anjing menyalak. Seolah-olah anjing itu berada dalam ketakutan. Dan paling yang tidak boleh Siti lupakan ialah ada dua kejadian sangat seram telah berlaku. Kejadian pertama, apabila kakak iparnya keluar daripada hutan di belakang rumah mereka. Semasa pulang, kakak iparnya lalu di sebelah Siti. Dan bau kakak iparnya seolah-olah seperti bangkai, sangat-sangat busuk. Kejadian kedua pula berlaku semasa Siti bangun tidur pada awal pagi, kira-kira pukul 1 pagi. Masa tu Siti terbangun nak pergi ke tandas. Maklumlah rumah kampung, tandas berada di dapur. Semasa Siti keluar ini ke dapur menuju ke tandas, Siti terlihat kakak iparnya Mona sedang makan di lantai dengan duduk bercangkung dan makan nasi yang berada dalam periuk. Periuknya dia tak ada lantai. Kakaknya seolah-olah sedang sangat-sangat kelaparan. Rambut menggerbang. Siti cuba menegur tapi takut. Sedang Siti lalu di depan kakak iparnya tu, Mona menjiling ke arah Siti sambil mulutnya penuh dengan makanan. Siti cepat-cepat masuk ke dalam tandas. Selepas saja Siti melepaskan hajat, Siti keluar semula dan berlari ke arah biliknya. Masa Siti nak buka pintu biliknya, tiba-tiba pintu bilik abangnya terbuka. Siti fikir mungkin abangnya pun nak keluar ke tandas. Tapi yang keluar adalah kakak iparnya Mona. Siti sangat terkejut. Habis tu, siapa yang sedang makan di dapur tu? Adakah itu belaan Mona? Siti terus masuk ke bilik dan kunci terus pintu biliknya. Memang betul-betul menyeramkan. Ibu dan ayah Siti juga pernah alami situasi yang sama. Mereka pernah nampak menantunya Mona di tempat yang berbeza. Akhirnya kedua orang tua Kamal telah meminta ustaz untuk mengubati anak mereka. Hasil daripada penelitian ustaz didapati Kamal telah diberi ubat guna-guna selain telah diberikan nasi kangkang. Ini menyebabkan Kamal hanya menuruti sahaja kata-kata isterinya. Menurut ustaz, Kamal perlu diubat dengan segera, kerana jika dibiarkan, Kamal akan tersesat lebih jauh. Ini telah menyebabkan kedua orang tua Kamal sangat-sangat risau. Menurut ustaz, Kamal bukan sahaja telah diberikan nasi kangkang, tetapi telah diberi ubat guna-guna untuk mempengaruhi jiwanya. Dan pada suatu hari, ustaz datang ke rumah Siti untuk mengubati abangnya Kamal. Semasa dalam proses rawatan di rumah ibu bapa Kamal, tiba-tiba mereka terdengar suara Mona menjerit-jerit di halaman rumah dan terus berlari ke arah mereka sambil meraung-raung supaya dilepaskan. Dan seolah-olah itu bukanlah Mona, tetapi belaan yang dimiliki oleh Mona. Tak lama kemudian, Kamal pun sampai ke rumah kedua orang tuanya juga. Kamal terus masuk ke rumah dan duduk bersila sambil mengusap-usap Mona. Kamal seolah-olah hilang ingatan, seolah-olah tak ada apa pun yang berlaku, sedangkan di depannya Mona sedang menjerit-jerit seperti histeria. Tak lama selepas itu, Mona terus melutut di hadapan Kamal sambil meraung dan menjerit, "Maafkan Mona abang, maafkan Mona, maafkan Mona abang, lepaskan Mona abang." Tapi Kamal seolah-olah tak ada reaksi, seperti tak ada apa yang berlaku. Dan pada masa itu, terus ustaz merawat Kamal, dan kira-kira 2 jam selepas itu, barulah Kamal tersedar. Kamal dalam keadaan terpinga-pinga, seolah-olah tak tahu apa yang berlaku sebelum ni. Dan yang paling peliknya, Kamal tidak ingat apa yang berlaku sepanjang perkahwinan mereka. Menurut Kamal, kali terakhir yang diingat ialah semasa dia berjumpa dengan Mona bersama bekas teman wanitanya Mila. Selepas kepada kita tersebut, Kamal langsung tak ingat apa-apa. Dan Kamal juga tidak ingat yang dia juga telah berkahwin. Ini bermakna
Selepas Kamal jumpa dengan Mona dan bekas teman wanitanya Mila, Kamal telah hilang ingatan. Ini disebabkan gara-gara Kamal telah diberikan ubat guna-guna. Ini merupakan balas dendam bekas teman wanitanya Mila kepada Kamal. Mila telah bersepakat dengan Mona untuk mengenakan Kamal. Sebaik saja Kamal sedar daripada perbuatan Mona, terus Kamal melepaskan talak kepada Mona, talak 1. Ini bermakna usia perkahwinan mereka hanya bertahan tidak lebih 10 bulan. Kisah perkosaan Siti ini boleh kita jadikan pedoman dan pengajaran. Jangan sesekali kita berkawan dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan akan terus menyesatkan manusia. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian Siti untuk kali ini. Sekiranya anda memiliki cerita-cerita seram yang menarik, sila kongsikan di alamat email berikut. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum, bye-bye.